Set the record. Forgot about it. Right. Saya masuk juga melalui telefon. Sebagaimana yang telah dimaklumkan, objektif kita pada hari ini masih lagi untuk melukis lukisan isometri yang menggabungkan pelbagai permukaan. Pelbagai jenis permukaan iaitu ada permukaan rata, ada permukaan condong dan juga lengkung. Dalam soalan 3, ini soalan yang ketiga. Dalam soalan kalau lihat di sini, soalan yang ketiga ini hanya melibatkan permukaan rata, permukaan condong dan juga lengkung sahaja. Tidak ada permukaan oblik sebagaimana dengan soalan yang kedua. Yang kedua ada permukaan oblik. Yang ini dinamakan permukaan oblik. Yang kedua ada permukaan oblik, permukaan rata, permukaan condong dan lengkung. Soalan yang ketiga tidak ada permukaan oblik. Hanya ada permukaan rata, condong dan lengkung sahaja. So before we start, saya nak awak saya nak awak bina dulu kotak isometri awak. Saya akan tunggu awak bina dulu kotak isometri awak. So I'll give you about 1 minute. 1 minit untuk bina kotak isometri. Jadi awak bina dulu kotak isometri. So awak tahu ukuran, awak tahu lebar, tinggi, kedalaman bagaimana. Dan arah anak panah juga dah diberikan. Arah pandangan itu juga diberikan. Jadi bina kotak ini terlebih dahulu. 1 minit cukup kan? Kalau dah selesai bina kotak itu, maklumkan saya jangan duduk senyap sepi sahaja.
Okay, done. Alright. Yang lain, girls, done or not? Done ah? Right. So kalau lihat di sini, awak ada diberi 3 pandangan. Nah, kena ingat awak diberi pandangan atas. Okay, ni pandangan atas. Dan awak diberi pandangan hadapan. Dan juga awak ada pandangan sisi. Iaitu pandangan sisi kanan. Okay. Dia awak ada pandangan atas. Pandangan hadapan, pandangan sisi kanan. So kalau lihat dari pandangan atas dengan pandangan hadapan, awak tahu bahawa ada sebahagian daripada permukaan objek awak berbentuk lengkung. Okay, berbentuk lengkung. So kalau di sini saya boleh labelkan, say saya ada permukaan A, permukaan B, permukaan C dan permukaan D. Right. Awak lihat permukaan D. Permukaan D ini kalau saya unjurkan, let's say unjurkan kalau lukisan ortografik, ingat unjurannya adalah 45 darjah kan. So kalau ikut permukaan D ini, kalau saya unjurkan ke bawah, this point here, then point seterusnya is here. Okay, abaikan garisannya. Okay. Saya unjur semula. Okay. Maksudnya permukaan lengkung ini adalah permukaan condong. Okay. Adalah permukaan condong. Itu permukaan D. Dan daripada pandangan atas ini juga awak ada maklumat, iaitu untuk permukaan D, permukaan lengkungnya adalah di bahagian condong. Awak dah unjur tadi kan, permukaan condong. Dan juga pada tapak. Okay. Pada permukaan condong dan juga pada tapak. Kenapa saya sebut sedemikian? Sebab di sini kosong, nampak tak? Di sini kosong. Maksudnya atas bawah permukaan D ini adalah permukaan lengkung. Okay. Dan kalau awak lihat, okay, kita relate lagi permukaan A ini, permukaan A dan permukaan B. Kalau kita unjurkan, okay, kalau kita unjurkan, okay, lihat dulu, okay, sorry ya, bahagian C. C kalau kita unjurkan, C adalah di sini. Ini C. Ini tadi adalah D. Ini adalah C. Okay. Dan kalau unjurkan A dengan B di sini, awak akan dapati di sini A and B. These two parts. Tapi awak tak dapat nak menentukan mana satu A, mana satu B kalau merujuk kepada pandangan sisi kanan. Rujuk pula, okay, kita buat satu-satu, awak rujuk pula permukaan A ini kalau diunjurkan kepada pandangan hadapan. Ini A. Kalau unjuk pada permukaan pandangan hadapan, this is A. Dan kalau awak unjurkan pandangan permukaan B ke pandangan hadapan, awak akan dapati ini B. Permukaan condong ini adalah B. Dan kita relate pula pada pandangan sisi kanan. So, this one is B, which is this one. Yang ini B. Dan ini pula adalah untuk A. Okay? At this moment, ada soalan? Tidak?
Jadi untuk isometri ini, awak kena relatekan the whole three pandangan yang dah diberikan pada awak. So that awak boleh buat untuk objek yang mudah. Objek mudah macam objek A, permukaan B ini mudah untuk awak. Permukaan C ini mudah untuk awak. Jadi awak hilang markah. Alright. So now, kita akan buat permukaan yang mudah ini terlebih dahulu. Lengkung ini kita buat last sekali. Okay, lengkung kita buat last sekali. Kita buat dulu garisan. Untuk permukaan rata dan permukaan condong. So, awak dah tahu di sini adalah A. A awak is here. Which mean dalam kotak ini, A awak adalah pada permukaan di sebelah kanan. Kenaknya kanan? Awak lihat di sini, A and B is sebelah kanan. Sebelah kiri ini kosong. Which mean this particular part kosong. Tidak ada butiran di sebelah atas ini. Right? Jadi kita bina dulu kotak asasnya. Kita dah bina kotak asas untuk keseluruhan. Dan yang keduanya kita bina kotak asas untuk A dan B. Okay? Kita bina kotak asas untuk A dan B. So kalau awak lihat ukuran A adalah 1, 2, 3 petak. 3 petak daripada bucu hujung, which is from here. Okay? 3 petak daripada bucu hujung kotak. Jadi awak ukur 3 petak itu berapa ukurannya kelas? 3 cm. Guna jangka lukis awak, ambil ukuran 3 cm. Ya, dan awak tandakan. Ya, tanda 3 cm. And then from here, awak lihat ni ada ukuran 2. 1, 2. Hitung. 1, 2. Di sini, awak ukur 2. Nampak saya. Okay, 2. Ukur 2. Dan dengan bantuan set square, lukiskan bahagian kotak A. Okay, buat sama-sama kelas. Okay. A. So awak lihat dia turun ke bawah. Nampak tak? Turun ke bawah. 2 petak ataupun 1, 2, 3, 4 petak. 4 petak untuk bahagian hujung. 2 petak untuk bahagian depan.
Okey, sini 4, sini 2. Cek betul ke 4 ya? Rasa yang pada GM hilang tadi. Ya. All on a second. Right, so kita buat permukaan A. Saya ulang balik. Awak lihat A awak ada ke bawah 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Dan awak lihat di bahagian depan ini ke bawahnya adalah 1, 2. Okay, 1, 2. Which is here. 1, 2. Sini. Kita sambungkan. Okay, so awak dapat bahagian ini. Awak dapat di sini. Now, kita nak dapatkan permukaan condong ini. Okay, kita dapatkan permukaan condong ini. Awak tahu permukaan condong ini, this particular point here, okay, this particular point here adalah 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So what I'll do is, saya akan ukur daripada hujung bahagian bawah ini 4 ke atas. Okay, saya ambil bukaannya dulu, 4.
So, it's here. Dan saya akan sambungkan. Okay, saya akan sambungkan. From here to here. So, from here ke sini. Kena cari ukurannya. Sorry. Ya, kena ukur. Berapa ukurannya? 2 petak kan? 2 petak. Okay, kalau ada yang tak faham, awak boleh hentikan saya dan tanya. Okay. So, awak dapat A, awak dapat B. Dan kita juga boleh dapatkan C. Yang ini C kan? Kita juga boleh dapatkan C. Jadi C awak cuma unjurkan ianya ke belakang. Kita boleh dapat terus C. Unjurkan ianya ke belakang. Kalau ada garisan saya singit lah. See whether saya boleh padamkan yang ini. Right? So, okay, saya buat semula garisan yang ini. Garisan yang ini singit. Sengit. Okay, so another line di depan. Untuk satu petak itu awak unjurkan juga ke belakang. Dan kemudian kita dapatkan garisan yang satu lagi. Which is here. Saya bawa ke depan. Jadi semua ni saya bawa ke depan lah. Dan saya nak dapatkan juga kotak untuk permukaan D. Dagukan saya lari tu. Okay, double check ukuran lah.
Saya semak semula ukuran saya takut salah. Tuing. Let's say I erase this off. Lightnya padam ya. Kawan dah dapat? Sepatutnya awak dah dapat permukaan rata dan permukaan condong. Ya, saya nak ijaz saya pula. Lukisan saya tak sicun. Okay. So I should be getting it like this. Okay, dapat macam tak kan? Dah dapat macam tak? Dapat tak? Then, okay, this is your, saya pun dah lari sikit. Okay, this is your A, this is your B. Ini A awak tadi, ini adalah B. Okay, now kita nak dapatkan C. Kalau awak lihat C, di sini ada satu petak. Jadi awak kena ukur satu petak ke depan. Okay, kena ukur satu petak ke depan. Okay, satu petak. And also from here, satu petak. Sebab awak tak nampak kan, belum ada garisan di sini, jadi kita kena lukis terlebih dahulu garisan itu.
Okey, satu petak. Kemudian kita sambungkan. Okey, sambungkan untuk dapatkan permukaan C. Okey, sambungkan untuk dapatkan permukaan C. So, sekarang awak ada A, awak ada B, awak ada C. Dan sekiranya awak confident, macam ni nak tunjukkan awak confident, awak bandingkan dengan pandangan yang awak ada. Okey, ini petak A. So, ini petak A. Ini petak B, which is this one. Di mana B ini tadi saya jelaskan, B ini adalah permukaan condong. Okey. Dan ini adalah C. C. Relate lagi dengan Cuk Okay, relate lagi dengan pandangan sisi kanan, which is this one. So, awak ada A, awak ada B, ada C. Dah ada A, B, C ini, kita gelapkan terus. Jangan buang markah awak. Gelapkan terus. Dah dapat jawapan, kita gelapkan terus. Jadi, lukiskan terus garisan garisan objek. Okay, terus buat garisan objek. To build your confidence. Jadi asal awak yakin, oh dah ada nampak dah objek. Jadi dalam exam, macam tu juga lah awak buat. Walaupun siap habis. Katakan awak kata, oh sengantuk ajak saya dapat buat cikgu. Saya pandai sengani ajak. Kan? Contohnya, awak pandai sengani ajak. Awak tahu sengani ajak. Awak akan dapat kosong. Awak masih ada markah. Okay, masih ada markah. You won't get 0. Contoh. Sambil tu saya cerita dengan awak juga tu. Contoh. Berapa markah yang awak akan dapat? Saya berikan contoh sahaja. Right. Example lah. Contoh. Warna apa bagus Okay, yang pertama. Boleh nampak kan? Cik nampak nak? Okay, yang pertama. Awak akan dapat markah. Sebab saya rasa maksudnya nipis gila. Okay, awak akan dapat markah untuk kotak. Which is setengah markah. Right? Yang kedua, orientasi. Apa yang dimaksudkan dengan orientasi? Kedudukan objek awak betul. Contohnya sebab awak dah diberi anak panah ini, kedudukan objek awak betul. So you get another half marks. Satu markah di situ. 1, 2, 3. Okay, yang ketiga. Penggambaran. Okay, apa yang dimaksudkan dengan penggambaran? Awak dapat menggambarkan adanya permukaan condong. Awak dapat menggambarkan permukaan rata. Okay, contohnya dalam kes ini, mungkin ini penggambaran untuk bahagian ini, A, B, C ini adalah setengah markah. So, you get half marks here. Saya kata contoh. Dan seterusnya adalah butiran. Butiran apa? Butiran lurus.
Contoh butiran lurus awak sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 butiran lurus. Jadi butiran lurus ini kita darab lagi dengan markah yang ada. Andaikan. Okey, andaikan butiran lurus ini markahnya adalah, let's say, markahnya adalah 0.4. It can be 0.3, it can be 0.2, it can be 0.5. Okay? Katakanlah sekarang ini saya beri markah butiran lurus itu, setiap butiran lurus itu adalah 0.4. Tetapi awak hanya dapat menjawab sampai situ sahaja, sampai 15 butiran lurus sahaja, which is 0.4. Berapa yang awak dapat di sini? 0.4 darab 15, berapa? 6. 6. Katakan lengkung. Setakat ni ada lengkung tak? Tak ada kan? Kalau tak ada, let's say ini sahaja yang awak hantar dengan saya. So, awak dapat kosong di sini. So, what is the total mark here? Berapa jumlah markah yang awak perolehi? Tolong kira untuk saya. Berapa? You sure? 6 plus half plus half plus half. You get 7.5, right? Kira betul-betul. Setengah markah untuk kotak, setengah markah untuk orientasi, setengah markah untuk penggambaran, dah 1.5. 1.5 tambah dengan 6. Jangan tambah dengan 15. Tambah dengan 6. So you get 7.5. Selalunya soalan ini adalah 15 markah. So 7.5 out of 15. Awak dah dapat separuh daripada markah penuh. Sikit ke banyak ya? Banyak Walaupun hanya sekadar garisan lurus itu sahaja, belum lagi dapat jawapan penuh. Okay, faham tak apa yang saya cuba sampaikan pada awak? Awak cuba buat, dapatkan permukaan rata, dapatkan permukaan condong. Kalau dapatkan ada permukaan oblik, dapatkan permukaan itu terlebih dahulu. You definitely get your marks. Tetapi pastikan jawapan awak gelapkan menggunakan garisan objek. Jangan ditinggalkan dalam keadaan garis binaan. Kalau awak tinggalkan dalam keadaan garis binaan, silap-silap air bulan awak dapat 1.5 markah sahaja. Okay? Pastikan terus gelapkan untuk objek awak. Dan jangan menambah garisan. Apa yang dimaksudkan dengan menambah garisan? Contohnya, awak terbuat garisan, awak gelapkan garisan di sini. Ini menambah garisan dah maksudnya.
Okay, this part awak tambah. Okay, bahagian ini yang awak tambah. Bila awak tambah bahagian ini, awak akan hilang markah. Hilang markah satu butiran. Means that kena tolak dengan 0.4. Boleh? Okay. Setakat ini ada soalan. Ini contoh pemarkahan dalam GKT. Okay, ini contoh pemarkahan dalam GKT. Right? Jadi, it's very important for me that you hand in your work so that I know. Saya dah boleh agak. Kalau awak dah hantar, saya boleh agak. Oh, dalam exam budak tu memang akan dapat markah setengah-setengah macam tu. Bila awak tak hantar, saya tak tahu. Saya ulang balik benda yang sama. Asalnya dah berminggu, dah berbulan, saya ulang benda yang sama. Okay? Alright. So, okay, kita continue . A, B, C dah dapat. Which part yang belum dapat? Awak lihat. Di bahagian bawah ini kita belum dapat lagi. This particular part here kita belum dapat. Okay. So, this particular part. Kita dapatkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahawa di sini ada ruang kosong. Ada ruang kosong. Kalau lihat pada pandangan hadapan yang ada garis putus-putus. Bahawa objek ini ada butiran terlindung di belakang. Which is ini terpotong. Jadi dalam lukisan isometri kita kena tunjukkan. Okay, kita kena lukiskan sekira bahagian itu nampak. So kalau awak lihat di sini, di sini adalah ukuran 1 petak. Okay, naik ke atas 1 petak. So awak kena ukur 1 petak naik ke atas. Jadi kita gunakan jangka lukis. Ambil ukuran 1 petak. Okay, 1 petak is 1 cm. Tanda 1 petak. Okay, 1 petak dari bawah. Dan kalau awak lihat di sini pun ada 1 petak lagi. Daripada atas. From here. 1 petak. Jadi tanda terus. Okay, tanda terus. 1 petak itu. Okay. Kemudian dengan bantuan set square. Kita lukis garisan ini. Garisan ini mengufuk kan? Mengufuk maksudnya awak kena lukis menggunakan set square dengan sudut 30 darjah. Okay, atas, bawah. Right? Dan ukurannya adalah 2. Nampak tak? 1, 2 petak. Tadi kita dah ukur 2. Kalau tak nak guna ukuran tadi, kita buka balik bukaan jangka lukis kepada 2. Ukur balik pun boleh. Tak menjadi masalah. Dan tanda. Ya, tandakan. Lukiskan garisan tegak. Ikut
tegak, tegak. Kalau permukaannya condong lain lagi ceritanya. Okey. Jadi awak dah dapat. Gelapkan terus. Gelapkan terus untuk elak awak hilang markah. Jangan awak gelap bahagian ini. Bahagian ini jangan digelapkan. Why? Kerana di sini kosong. Okay, this particular part jangan digelapkan disebabkan di sini kosong. Siap ada apa-apa. Okay. Okay, saya nak unjurkan bahagian ini ke bawah. Supaya senang untuk saya gelapkan untuk garisan objek di bahagian ini. Okay. Di sini disebabkan kosong, maka awak akan nampak permukaan di bahagian bawah ini. Okay, saya tunjukkan. Juga unjurkan dengan sudut 30 darjah. So, this particular part awak akan nampak. Okay, awak akan nampak di sini sebab ianya terpotong. Jadi, awak akan nampak objek itu terpotong. Okay, setakat ini ada soalan? Okay. Yang ini kenapa saya lukis garis lurusnya sampai di sini saja? Sebab kalau awak lihat di sini, kita wujud kepada permukaan D. Okay, kita wujud pada permukaan D. Sengantuk aja. Okay, this particular part adalah semi-circle, bahagian tapak ini tadi. Kan tadi saya kata, daripada pandangan atas, awak akan dapati permukaan D itu melengkung pada bahagian atas which is condong dan juga pada tapak. Ini tapaknya. Jadi di sini adalah garis lurus sebegini. Okay. Jadi pada tapak kita akan guna kaedah apa kelas? Ingat tak untuk lukis lengkung? Kaedah 4 pusat. Good. Jadi pada tapak kita akan guna kaedah 4 pusat. Okay. Pada permukaan condongnya kita gunakan kaedah koordinat. Jadi soalan ini mengaplikasikan dua kaedah. Kaedah 4 pusat dan kaedah koordinat. Okay. Jadi kita akan mulakan terlebih dahulu dengan kaedah 4 pusat. Yang ini dulu baru kita buat kaedah koordinat. So kita nak cari partner. Bila nak cari partner kita kena ada kaedah 4 pusat ini terlebih dahulu. Mana yang ada berkenaan dengan kaedah 4 pusat itu kita mula terlebih dahulu. Jadi awak kena buat kotak. Berapa petak yang awak kena buat kelas? 2. Good. Jadi awak kena buat 2 petak.
Okey, dua petak berukuran, kalau awak lihat di sini, ukurannya adalah 1, 2, 3, 4. Ini petak yang pertama. Saya guna colour lain lah biar awak nampak. Okey, ini petak yang pertama. Petak hijau ni. Ini petak yang pertama. Which is ukurannya adalah 4, 4. So, sini dah 4. Jadi, kita nak cari tanda di sini 4 pula. Okey. Gunakan jangka lukis. Saya cek dulu betul si 4 ya. Okey, 4. Kemudian di sini pun kita tanda 4. Ikut lagi. Okey, 4. Betul, 4. So, make sure betul lah musik kelak bila awak lukis ni lari. Yang lari susah awak nak ngepung ni kelak. Okey, ini petak awak. Ada 1, 2 petak. Right, jadi kita buat satu demi satu. Kena ingat kita buat sukuan bulatan terlebih dahulu. Kemudian another sukuan bulatan di sebelah kiri ini. Kita buat yang sebelah kanan, kemudian buat sebelah kiri. Sebab itu ia dinamakan kaedah 4 pusat untuk dapat the perfect circle, isometric circle. Ini kita cuma dapat half isometric circle. Right, semi isometric circle. Jadi ada dua petak lah. Kaedahnya sebagaimana yang telah awak pelajari. So, awak lihat di sini. Let's say ini point P, ini Q, ini R. So, this is P, this is Q, and then this is R. Right? So, kita nak lukis P ke Q. P kepada Q. So, you need these two lines. Awak perlukan dua garisan ini sebagai wujudan awak. Okay? So, saya zoom out dulu. Right? Jadi, kita perlukan these two lines. Which yang akan terletak di belakang lengkung. So, what you do is, at point Q, Q terletak pada garisan 30 darjah yang berada di sebelah kiri. Which is this one. Okay? Saya gerakkan jauh sedikit. Saya ambil lagi satu set square. 90 darjah. Perpendicular. Okay, perpendicular here. Letakkan pada
set square 30 darjah tadi. Okey. Dan pastikan awak lukiskan daripada point Q. Right, now. Adakah garisan itu kita nak lukis? Saya nak tanya awak. Kita nak lukis ke bawah ataupun ke atas? Atas. Good. Okay, kita nak lukis ke atas. So, malah tukar colour. Kita lukis ke atas. Kenapa kita lukis ke atas? Sebab kita nak lukis lengkung kita situ. Of course, jarum jangka lukis kita di situ, di sebelah atas untuk kita lukis bahagian lengkung ini. Okay, let's say saya panjangkan garisannya. Dah lari dahnya. Right, kemudian kita lukis pula untuk P. P, garisan condong 30 darjah ke kanan. Maka awak putarkan set square awak. Macam tu saya putar ikut sudut lah. Awak boleh putar terus. Okay, pastikan ianya selari dengan garisan condong itu. Saya bawa ke depan sikit. Dan ini adalah 30 darjah. Perpendicular. Okay, pastikan ianya bersudut tegak. Okay. Pada point P. Jangan awak mandai-mandai buat pada tempat lain. Pada point P. Dan gariskan. Okay, so di mana ianya bersilang, di situlah awak lukis lengkung awak. So, buat satu-satu. Jangan terus sukati awak lukis garisan banyak-banyak. Lepas ni awak sit out sini 7 point awak. Okay. So, awak dapat lengkung awak di sini. P ke Q. Berapa ada jam tu? Okay, cuba buat dulu. Saya tunggu kita orang tak orang buat lah. Dah. Yang lain? Sekejap tak.
Right? Okay. Kalau dah sudah, kemudian cuba buat untuk Q dan R. Okay, cuba buat untuk Q dan R menggunakan kaedah yang sama. Cuma kali ini untuk Q dan R, garisan yang awak nak gunakan adalah yang ini dengan yang ini. Okay, garisan 30 darjah pada Q, 30 darjah pada R, which is yang ke arah sebelah kanan. Kalau lihat yang pada Q dah ada, kita dah ada. So now awakku cuma buat untuk yang pada R.
Okey, semua dah dapat? Dah? Tak dapat censik, saya pun tak macam lari je. Okey, macam lari je yang saya putuk. Okey. Jadi lengkung ini awak boleh gelapkan supaya awak tak hilang markah. Okey, supaya awak tak hilang markah. Alright, next. Next kita nak buat untuk permukaan condong. Okey, kita nak buatkan untuk permukaan condong. Permukaan condong ini adalah condong from here to here. Okey, permukaan condong daripada bahagian atas ini ke bawah, which is from here to here. Jadi kita lukiskan dulu bayangan permukaan condong tersebut. Ada bayangan. Okey, kita lukiskan dulu bayangan permukaan condong tersebut. Okey. Kita bahagikan ianya kepada beberapa bahagian. Okey. Apa yang saya maksudkan pada bahagi, kita awak ujuk. Paling mudah is awak rujuk pada pandangan sisi kanan. Jadi awak bahagikan kepada beberapa bahagian. Ikut sini. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi setiap ukuran ini adalah satu petak. Ini adalah satu petak. Jadi kita bahagikan. Masih gunakan jangka lukis awak. Ambil ukuran satu petak which is 1 cm. Okay. Tanda. Okay, 1. Pindahkan. 2. 3. Dan petak terakhir kita dah ada. Okay. 1, 2, 3, 4. Baik. Dah awak tanda, kita akan unjurkan, okay, kita akan unjurkan kelengkung yang kita dah lukis di bahagian bawah. Okay, kita akan unjurkan kelengkung yang kita lukis di bahagian bawah. Unjur 30 darjah. Okay, kita unjurkan 30 darjah. Cukup silang pada lengkung awak ini. Okay, cukup silang pada lengkung awak ini pada kedua-dua belah. Okay, silang pada kedua-dua belah. Saya tunjuk satu-satu ah. Yang ini saya buat yang pertama. So means that titik ini akan dikongsikan dan juga titik yang ini. Now, untuk petak yang pertama ini, so kita lihat di sini, awak perhatikan ah. Untuk petak yang pertama ini,
Let's say ini 1. Saya buang dulu tu dah. Yang ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Yang ini memang dah ada kat bawah sini. 1 kalau dilihat pada permukaan condong yang di atas tu. This one, right? Itu 1. 1 ini diwakili of this point. Tapi susah awak nak ukur berapa petak. Jadi kita gunakan, dengar, kita gunakan gaisan condong ini dan kita unjuk supaya ianya silang dengan apa-apa point yang kita dapat. Okay? So let's say ini 1, ini 2, ini 3. 4 memang dah ada ke atas di sini. Kan 4 di sini. Okay, kita nak cari 1, 2, 3. Kita unjuk 1. Kita unjuk 1 ke atas. Sebagaimana saya sebutkan ni tadi. 1 di sini. Jadi kita unjukkan ianya ke atas. So gunakan set square. Unjukkan ianya ke atas. Silang garisan condong. Okay. Kemudian tarikkannya ke kiri. Okay, tarikkan ianya ke kiri. Unjukkan ianya ke kiri. Buat satu demi satu. So awak lihatlah, awak ada point di bawah, awak ada satu lagi garisan di atas. So kalau awak lihat di sini, ini 1, ini pun 1. Okay, ini pun 1. Yang hujung ini pun 1. Ini 1. Atas ini, mana satunya di atas ini? Boleh bagi tahu saya tak macam mana awak nak cari 1 yang berada di pada garisan atas ini? Jawab je. Agak-agak awak macam ni nak dapat. Jangan takut pun salah jawapan. Nak ni? Bersilang dengan lengkung. Okay. So maksudnya kalau nak dapat yang itu, awak kena unjukkan yang bersilang dengan lengkung ini tadi, 1 ini tadi, awak kena unjukkannya ke atas. So, awak akan dapat point 1 here. Kaedah koordinat ini memang agak complicated tapi kalau awak faham, 1 mesti jumpa 1. 2 mesti jumpa 2. Means that now, 1 di bawah mesti jumpa 1 di atas. For example this one. Yang ini 1 di bawah, jumpa 1 di atas. 1 di bawah ini mesti jumpa kawannya di atas juga. Same goes with this one. 1 di bawah ini kena jumpa 1 di atas pada garisan yang sama. Kita unjukkannya ke atas. Okay. So you get your point 1 here. Boleh nampak tak? Sekejap. Saya besarkan sikit. Okay. Ini point 1. Here. So point 1 here. Nampak sih? Boleh faham tak?
And then you do the same for point 2 and point 3. Okay, buat perkara yang sama untuk point 2 dan point 3. Okay, katakan saya unjurkan tok ke atas dulu. Sebab alam mari saya dah tegak. Okay, jadi poin 2 yang di bawah, unjur terlebih dahulu, silang dengan lengkung yang berada di bawah. Poin 2 ini awak unjurkan terlebih dahulu. Banyak garisan. Ke warna lain. Warna kuning. Okay. Unjur bawah dan atas. Kemudian, carikannya. Here is 2. And this is point 2 here. This is point 2 here. Yang ini. Kemudian, kita unjurkannya ke atas. Dia awak dapat point 2 di sebelah atas. Right? After that, we do 4.3. Am I going too fast? Kita buat pula untuk point 3. Dah dapat semua titik itu, kita sambungkan menggunakan French curve ataupun pembaris lengkung. Okay, so you get your point 3 here. Okay, point 3 here. Bahagian bawah dah unjur, bahagian atas jangan lupa diunjurkan. Dan kemudian unjurkan dengan tegak ke atas. So you get point 3. So is there any questions that you like to ask? Okay, lepas tu awak sambunglah. Sambung menggunakan French curve ataupun set square pula, pembaris lengkung yang ada. So sambung. Saya nak tukar warna pen tadi.
Buruk nah ya. So, sambung 4, sambung 3, sambung 2, sambung 1. Sambung kacak-kacak. Si pun sambung macam saya tu buruk sekali je rupanya. Okay, same goes on the other end here. 4, untuk sambung 3, sambung 2, sambung 1. Okay, so sambung cantik-cantik lah. Okay. Saya pun untuk si kacak dia rupa disambung tu. Right? And then this one, this curve. Yang ini yang nampak. Okay. Yang ini yang awak nampak. Bahagian bawah ini yang awak nampak. Yang di dalam ini awak tak nampak. Okay. Bahagian dalam ni tak nampak. Tapi bahagian dalam ini yang membantu untuk awak dapatkan bahagian condong curve di atas. Bahagian ini awak bahagian bawah ni tak nampak. Sebab ianya terlindung. Okay, boleh? Any questions? Ada soalan tanya, jangan didiamkan saja. Ataupun kita orang dah hilang, entah ke mana. Adakah? Adakah anda masih bersama saya? Upload recording. Alright, boleh. Saya akan upload ke YouTube. So, link YouTube itu saya share dengan awak. Okay, boleh? Ada masalah tak untuk menonton dalam YouTube? Alright, okay. Okay, sebelum itu ada apa-apa soalan nak ditanya? Before I let you go, is there any questions that you like to ask? Baik. Saya rasa kita orang dah blur kali nak. Ya, sunyi, sepi, senyap je tu. Okay. Saya ulang semula. Penting kalau tak dapat kuasai ini. Kalau tak dapat nak lukis bahagian ini. Cuba kuasai dulu untuk permukaan rata. Untuk gaisan-gaisan lurus ini awak cuba kuasai dulu. Okay, sekurang-kurangnya kalau dalam ujian awak dapat separuh daripada markah yang sepatutnya. Okay. And then, this particular part, kalau yang melibatkan perfect circle, kuasai kaedah 4 pusat ini. Yang ini mungkin a bit complicated for you. But, I believe, kalau awak practice, awak buat latihan-latihan yang lepas, insyaAllah boleh awak kuasai. But, sekali lagi sebab saya nak yakinkan awak. Yakinkan awak. Kononnya saya nak yakinkan awak. Saya harap awak yakinlah pada diri awak sendiri.
Garisan lurus permukaan condong ini awak mesti boleh buat. Okay, saya ulang balik. Mesti boleh buat. Okay, kena yakin. Awak mesti boleh buat bahagian ini. Kalau awak boleh buat lukisan isometri, topik yang seterusnya iaitu lukisan oblik juga boleh buat. Sebab konsepnya adalah sama. Bezanya cuma pada sudut yang digunakan. Okay? Jadi, alright. So, I stop sharing from here. Also here.